Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihil 'uqad wa tanfaruju bihil qurab wa tuqda bihil khawatim wa tunalu bihil ghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, tuan-tuan yang saya hormati, bertemu kita lagi seperti biasa. Pagi-pagi ni kita bertemu lagi. Saya pagi ni pada giliran yang kedua. Sepatut giliran yang pertama ada urusan sedikit tadi, tuan-tuan. InsyaAllah pada pagi ni kita akan membicarakan berserah kepada Allah, tawakal kepada Ilahi, terutama mengenai rezeki, tanpa ragu-ragu, walaupun sedikit ada jaminan pembelaan darinya. Bila takwa pakaian kita, urusan kita dimudahkan, kerana kita sudah menjadi ahlillah. Begitu indah hidup bersama Tuhan. Pagi-pagi dah menyanyi dah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Mamu MK Hasni, Yati Rani, Daya Baharum, Nasimah Sano, Sa'diah Arifin. Pagi ni kelas tajwid buku apa, Sa'diah? Okey, Hakim Zai, apa khabar Zai? Siti Rosinah Osman dari Nibong Tebal. Begitu juga Didi Zari dari Singapura. Kita ada Faradina, kita ada Kuliani Yani dari Bagan Datuk. Macam mana dengan keluarga yang katanya tak sihat, Kuliani? Boleh bagi laporan. Raja Intan, Raja Azhan, salam semua. Siti Arija, Cikgu Arija Wardati, sudah 2 tahun pencen Cikgu Arija. Nur Afidah, Junaidah Daud, terima kasih. Kifli Zul, bila nak datang melawat ke Al-Barakah, Kifli Zul. Nursidah Nordin, Nursidah, boleh bila ke waktu yang sesuai untuk solat sunat Isra'? Nursidah Nordin kata sekarang dah habis dah, sekarang duha dah. Ya, sembahyang duha sekarang ni. Tapi ada juga kata Isra' tu duha juga. Tak apalah, kita ambil yang jumhur dah. Sekarang sembahyang duha pukul 10 minit, 10.15 ni kita sembahyang duha. Okey. Tadi setengah jam pula. Okey. Selepas sembahyang, katalah dia boleh tengok dalam waktu isyraq, waktu syuruk. Ya, kadang tak sama kita punya tempat. Jadi minta pada sahabat kita tadi, sila buka jadual waktu solat. Di situ dia disebut waktu isyraq ataupun waktu syuruk. Tengok di situ. Baik, kemudian ada lagi Khadijah Jaafar, lagu Brohri 1. Dia ni ustaz, apa beza sunat Isra' dan duha dan Nisha Baharum? Jadi sunat duha ni kita sebut matahari dah mula mengembangkan cahaya dia. Matahari mula dah berselerakkan cahaya dia. Kalau lepas subuh tadi ni,
Ya, sehinggalah sepenggalah tu matahari baru naik suram lagi, sejuk lagi suasana dia. Tapi duha ni kita dah rasa dah sikit, nak rasa panas dia tu. Itu beza dia. Baik, kemudian Daniel Darus, Makasir, Fatimah Idrus, Intan Istahak, Konan Edogawa, kita dah mencapai 714 orang sekarang ni. Kita tunggu lagi 300 untuk genapkan 1000, kita nak mulakan kuliah. Saat dia dah semayang dah. Sunat duha bagus. Tahniah amalan dia. Fazli Maksyah hari ni dapat masuk awal, ngam-ngam lepas cakar sampah laman. Saya lama sangat tak cakar sampah kan. Rumah rumah lot kecil-kecil nak sampah pun tak ada. Apa nama, daun tak ada, pokok tak ada. Seronok je kalau kita sapu sampah. Saya cukup suka tu, sapu kumpul sekali bakar pula. Dia masa api tu belum marak lagi tu, asap dia hitam, asap dia putih, gemuk je asap tu rupa kan. Jadi seronok sangat. Bila petang-petang bakar sampah, pagi-pagi macam ni bakar sampah, bakar daun-daun semua. Kemudian bila dah bersih laman tu, rasa lapang je. Kemudian kita nampak bekas cakaran dekat tanah kita, dekat pasir tu. Cantik. Mamu, Ustaz boleh minta nombor handphone tak? Nak bantu saudara baru. Nombor saya ada dekat Facebook, dekat wall. Boleh pergi dekat wall 0135817879 dekat wall kan. Ada nombor saya, boleh hubungi di situ. Kalau tuan-tuan terus saja buka Facebook ni, memang tak jumpa lah wall saya tu. Jumpa di wall saya, insya-Allah ada segala maklumat. Email ada di situ, alamat sekolah saya ada di situ, nombor telefon saya ada di situ, insya-Allah ada. Okey. Baik, kemudian Kucing Labu tanya, daripada berapa sampai pukul berapa? Ada yang kata setengah jam sebelum masuk zuhur. Ada yang kata sebelum matahari tegak atas kepala, insya-Allah. Baik. Ustaz, kalau kita buat solat tahajud daripada Rusnawati Ma'yuk, solat taubat, solat hajat dan solat sunat, fajar, wirid dan zikir buat setiap kali lepas solat atau boleh tak buat sekali? Terpulang. Zikir ni anytime kita boleh buat. Waktu duduk boleh, berdiri boleh, berjalan boleh. Allazina yakurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat pada Allah. Zikirlah, tak kiralah lepas sembahyang sunat pun zikir, lepas sembahyang fardu pun berzikir, silakan. Baik. Faradina, semalam Ustaz ada sebut pasal lelaki rambut panjang, lepaskan rambut masa solat. Boleh minta Ustaz ulang balik bab ni, sebab masa saya dengar tu mata dah nak terpejam, kata Faradina. Tak pasti apa soalan awal. Dia tanya, boleh ke orang lelaki yang berambut panjang, yang bertocang sampai ke bahu, soalan dia sampai ke bahu ni, boleh ke ikat tocang di rumah dia? Saya kata, jangan ikat tocang bagi lelaki yang ada rambut macam ni. Jangan ikat tocang waktu semayang. Perempuan tak apalah, ni lelaki. Okey, boleh faham nah? Jadi orang lelaki kalau dia semayang, rambut dia panjang macam Aduka Taruna cerita Piramli tu, biar dia panjang tu. Janganlah diikatkan, ikat dengan tocang kemudian pakai songkok semayang. Yang tu tak payahlah. Okey. Baik. Kita dah mencapai 966, 968. Kita tunggu lagi 32 orang untuk genapkan 1000 untuk kita mulakan kuliah kita. Salih Ibrahim, Nur Azmah Mak Jim, Kisah Farah, Kasih Farah, Nur Asma. Ustaz, sehat ke? Suara serak-serak saja. Ini penangan buah manggis. Kelak dia tuan-tuan dia sampai sekarang. Ni apa nama, suara jadi romantik sikit. Okey, Muhammad Nabil, sebentar lagi kami nak pergi swab test. Apakah amalan nak bagi tenang hati? Banyak amalan dia. Alam Nashrah boleh. Sekali lagi ambil air, basuh muka, baca Alam Nashrah boleh. Alam Nashrah laka sadrak sampai habis. Baca pada air tu, minum, sapu pada muka. InsyaAllah kita rasa tenang bila kita nak buat swab test. Enjoy saja. Saya buat swab test 2-3 kali.
Okey, memanglah tuan-tuan, yang kali kedua tu lah punyalah ke dalam dia jolok, hak mulut dia pun dalam dia jolok. Amboi. Dah lah jolok hang gerudi pula ngok-ngok kan, sampai keluar air mata. Hak dia jolok di bawah ni sampai apa nama nak muntah. Jadi kita relax, tenang, jangan melawan dia. Sudah, bila kita melawan jadilah. Jadi tenang. Jadi banyakkan baca Alam Nashrah dan ambil air tadi, kalau boleh ambil air sebelum minum, baca surah Alam Nashrah tadi ni, minum, kemudian sapu muka, insya-Allah Allah bagi ketenangan pada kita. Puan Jamilah Bacuk kata cantik baju ustaz. Baju ni saya pergi ceramah. Kain ni saya bagi ceramah. Dan bila pergi ceramah dengan hadiah pada saya kain. Jadi bila saya dapat kain tu saya simpan lama. Saya rasa tak tahu kain ni lama ni tuan-tuan ni. Saya kemas-kemas rumah jumpa dalam plastik, tak buka-buka lagi. Baru saya buat baju. Pergi tempah baju ni, makna dah lama saya pun tak tahu siapa yang bagi. Tapi seingat saya dapat waktu ceramah simpan. Baik, kita dah jatuh pada 1100. InsyaAllah kita mulakan kuliah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah kepada Allah. Baik, ada setengah orang salah faham tentang tawakal kepada Allah, iaitu dia mempasrahkan dirinya secara bodoh kepada Allah, tanpa berdaya, tanpa berusaha, tanpa mengusahakan sesuatu dengan daya upaya. Ini bukan tawakal. Sebab itu kita lihat bagaimana seorang sahabat Nabi SAW nak masuk dalam masjid, dia tinggalkan apa nama untanya tanpa diikat talinya. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa tak diikat talinya? Maka sahabat tadi menjawab, saya sudah benar-benar bertawakal kepada Allah. Saya serah pada Allah. Allah lah jaga kuda saya tu. Kemudian Nabi kata, tak sepakat dengan jawapan tersebut. Nabi berkata, i'qilha wa tawakkal. Kamu pergi balik, kamu ikat unta kamu tu. Lepas tu baru tawakal. Tuan-tuan. Maknanya ada usaha, ada ikhtiar. Dan selepas itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas usaha yang kita buat tadi. Itu dia tawakal. Bukan tinggal kunci dekat motor. Kenapa tak ambil kunci? Tawakal. Rumah malam-malam tak tutup pintu. Kenapa tak tutup pintu bang? Kan perompak datang. Tawakal. Mana maunya macam itu. Kena ada konsep kita usaha, kita ikhtiar, dan kita disuruh untuk berikhtiar. Dan selepas itu kita bertawakal kepada Allah. Ringkasnya, ada orang yang malas bekerja, malas berusaha, tetapi selalu minta yang hebat-hebat. Usaha kurang, tapi permintaan, wah, hebat-hebat. Usaha lebih, kau dapatlah hasil yang lebih, insya-Allah. Usaha kau kuranglah kau. Nabi dah kata dah, jangan tidur lepas subuh. Waktu itu, waktu pembahagian rezeki. Malaikat duk agih-agih rezeki. Tiba-tiba kau tidur. Bangun. Melainkan kalau dah tak sedar sangat, dah penat sangat, sakit ke, demam ke, kita tak tahulah. Kan? Kita tak tahulah. Jadi tuan-tuan, ni hak cerita ni, lepas subuh balik, dia tidur balik. Sampai pukul 9, pukul 10. Kemudian dia bercakap tentang pembahagian rezeki, mencari kekayaan. Baik, kemudian orang semacam ini, pemikiran ini tidak perlu belajar. Bagi mereka tak payah belajar, sebab dia jadi pandai sendiri dia. Ini penyakit. Macam mana kita nak jadi pandai? Kita nak jadi pandai, kita kena belajar. Mana boleh pandai datang gitu-gitu je. Makan pil pandai. Tak. Dia kena usaha, dia kena belajar. Dia kena masuk kelab, mengaji sungguh-sungguh. Mengaji pula tak boleh kejap-kejap. Mengaji kena panjang. Baru jadi pandai. Baik. Begitu juga sakit. Dia kata tak payah makan ubat.
perasaan dia bahawa Allah Ta'ala kalau nak bagi dia sembuh, dia sembuh. Tentu dia sembuh tanpa berikhtiar apa-apa. Ataupun macam orang lapar. Dia lapar, aku ni lapar. Apalah makan, tak apalah, nanti aku kenyang sendiri dia. Kalau ini satu bentuk pahaman yang kita kena betulkan. Kita kena usaha. Maksud tawakal tu apa? Maksud tawakal ialah sebenar-benarnya menurut ajaran Islam ialah menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sesudah berusaha, sesudah berikhtiar, sesudah bekerja mengikut kepada kemampuan kita. Okey? Yang mana usaha kita, yang mana pekerjaan kita itu tak memberi bekas pun kepada kita. Yang memberi bekas ialah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disuruh kita berusaha, bekerja, beramal sebelum kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita ada motosikal, nak letak dalam rumah sempit. Nak letak macam mana rumah pangsa tingkat 28 tu. Nak naik lift payah, lift satu. Tinggal di bawah. Jangan tinggal saja. Steering pula kan. Handle dia kita kunci. Tayar dia daripada bawah naik ke atas seat kita kunci. Sekarang motosikal dah ada alarm sekarang. Motosikal dah ada alarm. Sekarang ni dia ada central lock. Kalau orang curi motor dia, motor tu mati enjin tiba-tiba. Sekarang motosikal dah canggih tuan-tuan. Dia bukan macam motor kita Honda Cup zaman dulu. Minyak pun orang boleh curi. Zaman dulu minyak orang curi, minyak motor. Seat dia buka ke belakang. Buka pulas minyak curi. Ada yang seat buka ke depan. Mana ada dulu, zaman kita dulu, motor Honda Cup. Sekarang minyak pun susah nak curi. Maknanya kita usaha sungguh-sungguh supaya motor aku ni tak kena curi. Kemudian kita naik atas rumah, kita pun tawakal lah. Aku dah tutup, aku dah kunci, aku dah lock, aku dah mangga semua dah. Ini nama dia tawakal. Jangan kita letak di bawah, kunci tidak apa tidak, abang ada kunci ke motor. Tawakal kepada Allah. Kan? Bila kita dah naik, kita kunci semua, abang dah kunci motor, dah. Kita serah pada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga motor kita lah. Mudah-mudahan Allah pelihara harta kita. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, andai kata dah dikunci, rapat-rapat punya kunci dah, tapi motor tadi masih hilang, motor tadi dicuri, kita tak salah lah. Kita tak salah lah. Buat macam mana? Rezeki kita dah hilang. Sebab tu Allah Ta'ala datangkan kepada kita hukum hudud. Kesian orang ni, motor hilang. Motor itulah tempat dia, kegunaan dia untuk pergi cari rezeki. Hantar anak pergi sekolah, dia nak pergi kerja, tiba-tiba ada malaun mana tak tahu pergi curi. Sedangkan dia dah diikat, dia dah kunci. Pasal pun kau curi motor dia. Sebab tu Islam datangkan hukum hudud. Potong je tangan. Akhirnya tak ada siapa nak mencuri. Motor diikat, kemudian siapa mencuri juga potong tangan dia. Akhirnya tak ada siapa nak mencuri. Inilah hukum dia. Bukan sewenang-wenang nak potong tangan. Tak. Nakalam minallah. Hukum hudud ini satu bentuk pencegahan daripada Allah. Nak cegah supaya jenayah tak berlaku. Sekali orang dipotong tangan seorang, orang lain serik. Ini pun tawakal lah tuan-tuan. Ikhtiar. Dengan jalan yang betul. Kita ada undang-undang kapal mencuri masuk penjara. Kita nak cegah orang mencuri, tapi dia tak menjadikan orang
berhenti mencuri. Sebab nanti bila masuk dalam penjara, dia dapat makan. Walaupun dalam penjara tu tak seronok, azab dalam penjara tu, tapi masih ada makan. Makin keluar daripada penjara, gemuk pula. Gemuk. Tapi kalau potong tangan, siapa nak mencuri? Tangan hilang. Jadi akhirnya orang tak akan mencuri, insya-Allah. Ini yang Allah ajar, bukan Allah tu zalim. Sebagai satu bentuk pencegahan, hang buat potong tangan, orang tak mencuri. Itulah nama dia tawakal juga, iaitu berserah kepada Allah. Buat satu undang-undang, ikut peraturan yang Allah suruh ikut, dan kita serah pada Allah. Di situ kita nampak Allah Ta'ala akan pelihara kita. Baik, itu pun salah satu ciri-ciri tawakal juga. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 59, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Surah Al-Furqan ayat 58. Dan bertawakallah engkau kepada Allah, zat yang maha hidup dan tidak mati. Bertawakal kepada Allah. Tawakal 'alal hayy alladzi la yamut. Berserah kepada Allah yang maha hidup, yang tak mati. Kita hari ini berserah pada yang hidup dan mati, nama dia makhluk. Ataupun kita berserah pada yang tak hidup, benda tak bernyawa. Aku ni kalau tak makan ubat ni, mati aku ni. Jangan, tuan-tuan, jangan cakap macam itu. Engkau dah berserah pada benda tak bernyawa. Aku ni kalau tak makan ubat ni, 2 hari tak makan aku mati. Mana boleh cakap macam tu? Yang kau makan ubat ni ikhtiar supaya kau sihat. Allah kasihan pada engkau, Allah berikan kesihatan pada engkau. Allah sayang pada engkau, engkau tak beri sihat, Allah ampunkan dosa engkau. Orang Islam ni baik, tuan-tuan. Okey, dia baik, orang Islam ni baik. Dapat sakit pun dia redha, dapat sihat pun dia redha. Dapat sakit pun dia masih lagi mengatakan bahawa alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah nak hapus dosa saya. Dapat sihat, alhamdulillah saya dah sembuh, bolehlah saya buat ibadat. Itulah orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Allah Taala sebut kita berserah pada Allah, bukan berserah pada makhluk. Makhluk tu pun mati. Kita jangan berserah kepada benda yang tak bernyawa pun. Dia pun makhluk juga. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah sudah cukup baginya. Sebaik-baik tempat kita bertawakal, berserah, hanyalah Allah. Fahuwa hasbuh, cukup. Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, di dalam kita nak berusaha, berikhtiar sebagai satu bentuk perkara yang disuruh oleh Allah, berikhtiar dan berusaha itu juga mestilah dengan jalan yang halal. Jalan yang halal, yang dibenarkan syarak, maka jadilah ia pada masa itu harus perbuatannya. Misalnya saya ni lapar, saya kena usaha cari makan. Makanan saya dekat rumah tinggal lagi setengah kampik beras lagi, boleh tahan untuk 2 hari. Maka saya pun pergi berusaha. Apa dia? Pergi rompak kedai runcit. Itu bukan dibenarkan syarak. Okay, kenapa ustaz pergi merompak kedai runcit? Ini ikhtiar. Tak. Ikhtiar yang kau buat tu jalan yang salah. Tak boleh. Jalan mesti betul. Minta kerja ke, minta upah ke,
gantung bendera putih ke? Contoh. Begitu juga ubat. Aku nak makan ubat ni, aku nak ikhtiar. Ubat yang kau makan tu mestilah ubat tu halal. Jangan makan benda haram lah. Abang sakit apa? Saya sakit asma. Saya sakit lelah. Saya lelah asma. Abang makan ubat? Makan. Tiap-tiap hari saya makan seekor anak tikus. Anak tikus yang merah tu saya makan. Ikhtiar. Salah. Itu kan ikhtiar. Itu kau makan benda haram. Ustaz, dia orang cakap makan anak tikus, hilangkan asma Ustaz, hilangkan lelah. Tak boleh berubat dengan benda haram, tak boleh berubat dengan benda najis. Sedangkan banyak lagi benda yang halal. Dah banyak dah benda yang halal yang kau boleh makan, kau boleh usaha. Tak boleh kita pergi cari benda kotor, benda najis, benda yang tak betul. Engkau jadikan sebagai satu bentuk ikhtiar atas nama ikhtiar. Tak boleh. Jadi Islam ni dia ajar semua. Bukan setakat dia ajar kita bertawakal kepada Allah. Dia ajar kita cara berikhtiar dan bagaimana ikhtiar itu dibenarkan oleh syarak. Sebab kita ni dalam dunia ni banyak pilihan. Di sekeliling kita ni tuan-tuan, banyak pilihan. Syah awang, macam mana ikhtiar ubat untuk asma? Makan bubuk kayu. Makan bubuk kayu. Bubuk makan. Tak payahlah kot. Makan bubuk kayu ya, tak payahlah kot, rehat dulu lah. Tapi saya tak pernah dengar orang makan bubuk kayu, tapi saya pernah jumpa orang yang makan anak tikus yang warna merah. Dia makan 2 ekor. Saya tanya dekat dia, abang makan macam mana? Dia kata bubuh di atas, bubuh atas roti gardenia, dia gulung-gulung-gulung, dia makan. Telan. Aduh, mana nahan. Aduh, mana tahan. Makan anak tikus warna merah baru beranak lah. Aduh, tuan-tuan boleh bayang tak? Dia makan anak tikus, dia pepah anak tikus tu, merecik darah ni macam makan kuih buah Melaka. Allahu Akbar. Hamizah Ahmad kata pecah macam buah Melaka. Subhanallah walhamdulillah. Syawang, baik tak asma dia tu? Dia mai jumpa saya, dia minta ubat asma. Maknanya belum baik. Kalau dia dah sihat, dia tak jumpa saya pun. Kan? Saya tanya, ada dah makan dah? Dah makan dah. Tak lega juga kata dia. Habis tu 2 ekor kau dah telan dah. Jadi kita kena berikhtiar, kena berusaha dengan benda yang halal. Yang haram tak mau. Nabi tak jadikan benda haram. Nabi kata Allah tak jadikan benda haram, benda najis itu sebagai ubat. Banyak ubat di sekeliling kita. Pokok-pokok, herba-herba, daun-daun, akar-akar. Tapi kita menolak benda-benda itu. Kita tak mau pakai akar. Kita tak mau pakai herba. Kita tak mau pakai rawatan-rawatan itu. Itulah masalah kita sekarang. Penjajahan menjadikan manusia ni, orang dulu-dulu sebut tujuan Portugis menjajah Melaka, tujuan British menjajah tanah Melayu adalah untuk mencari rempah ratus. Ya ke puak-puak tu makan rempah tu kan? Dia orang makan kari ke? Mereka bukan cari rempah. Dia pun bukan makan benda pedas.
Mereka nak kembangkan cara hidup mereka. Muhammad Saleh tengah makan ni ustaz, rasa nak keluar balik nasi lemak. Telan balik, jangan buat keluar nasi lemak tu. Semua Malik kata dengar pun nak muntah dah ustaz. Aduh. Okey. Rosi Acik kata hati unta memang mujarab, insya-Allah. Banyak tuan-tuan ubat-ubatan, tapi kita tak belajar perubatan. Kita tak jajak, kita tak belajar dan dilarang mengajar pun. Sebab itu perbuatan pertama mereka datang ke tanah Melayu, ke Melaka, ialah membina tempat ibadat mereka, merobohkan masjid. Dia membawa cara hidup, membawa agama mereka untuk dikembangkan. Sejarah tu kena betulkan balik, bukan rempah ratus. Ni perdagangan rempah, perdagangan rempah kejadah apa-apa tu bukannya makan kari ala gapas. Mereka nak bawa sistem mereka beratus-ratus tahun, dan selepas orang-orang Islam mengikut sistem mereka, barulah mereka lepaskan dan diberikan nama kemerdekaan. Dan nak beri kemerdekaan tu pula dengan penuh perjanjian, macam-macam perjanjian kena sign. Ingat nak bagi merdeka gitu ya kan? Walaupun merdeka, kau kena ikut kami, kau kena ikut peraturan kami, masih buat. Adakah kita merdeka sebenarnya tuan-tuan sekarang? Belum. Tidak. Kalau kita merdeka, kita menyelesaikan masalah negara kita mengikut style kita, acuan kita, kebiasaan kita, uruf tempat kita. Tapi hari ini kita selesaikan masalah kita mengikut cara siapa? Ini yang sedang berlaku tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, penjajahan itu menjadikan menukar kepada semua sistem kehidupan. Bukan setakat sistem pemerintahan semata-mata, macam-macam. Dia termasuk cara hidup. Kalau dulu orang tua-tua kita dulu minum kopi minum. Habis itu dia orang guna apa? Gula apa? Nak bagi manis kopi. Mereka guna gula nira, mereka guna gula kabung. Orang Melayu dah ada dah gula-gula dia, dan gula-gula ni tak menjejaskan badan kita. Dia dibuat daripada bahan-bahan semula jadi. Maka penjajahan dia datang, dia memperkenalkan pada kita gula putih. Jangan kita kata bahawa orang Melayu zaman dulu bodoh. Pemikiran yang bodoh ialah mengatakan nenek moyang kita bodoh. Itu pemikiran yang bodoh yang ditinggalkan oleh penjajah. Dengan mengatakan engkau orang ni nak maju macam mana, nak merdeka macam mana, nak buat sebatang jarum pun tak boleh. Ini kata-kata mereka nak melemahkan, padahal orang Melayu hidup dah lama dah elok. Orang Melayu dah buat kapal lagi canggih daripada dia orang, buat meriam lagi canggih daripada mereka. Sistem orang Melayu dah ada dah. Tetapi di dalam buku sejarah digambarkan Melayu ni bodoh, tak reti memerintah. Tak reti memerintah apa, kita dah ada kesultanan kita, dan kekuasaan kerajaan Melayu kita dah sampai ke mana? Sampai ke China, sampai ke Jepun. Hubungan kita sampai ke India, sampai ke Eropah. Senjata-senjata kita bukan keris semata-mata, dengan senapang, dengan meriam, dengan pistol ada. Tetapi kedengkian, hasad sesama kita menjadikan kita bukan setakat dijajah, dikontrol hidup. Hari ni orang dah tak jumpa dah gula-gula ni. Orang lebih, setiap rumah dah ada gula putih.
Sedangkan gula putih itu kesan yang cukup besar kepada kesihatan kita. Kita ubah. Dulu-dulu orang kita gunakan kelapa, santan. Santan itulah setiap rumah orang ada pokok kelapa. Digunakan sebagai bahan masakan kuih muih. Macam-macam guna santan. Maka dikatakan bahawa santan itu tak elok. Gunakan susu menggantikan santan. Sekarang jadi apa? Badan kita bila guna benda-benda itu. Sesuai tak susu dicampur dengan ikan, daging dan sebagainya. Saya sebut benda ni lama tuan-tuan. Lama saya cakap, tapi orang kutuk saya. Akhirnya masyarakat kita orang Islam jadi penyakit. Terdedah dengan penyakit. Sedangkan orang kita hidup dalam keadaan mempunyai ketamadunan, kebolehan dalam herba daripada hidup mereka biasa. Daun-daun itu menjadi ubat, daun-daun itu menjadi penawar, menjadi tenaga. Datang penjajah, dia kata racun, dia kata dadah dan sebagainya. Ubah semua. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, di dalam kita berikhtiar, dalam kita berusaha, apa salahnya kita berikhtiar menggunakan sistem alami? Sistem alami yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita. Allazi khalaqalakum ma fil ard jami'a. Allah Ta'ala jadikan kepada kita semua sekali ni tuan-tuan dalam dunia ni. Ambil manfaat untuk kamu, melainkan benda yang dilarang oleh Allah untuk kita. Manfaat di sini meluas, bukan setakat manfaat makan, minum, pakai. Manfaat mengambil iktibar, itu manfaat. Macam apa nama babi misalnya. Allah kata tak boleh, jangan makan natang babi itu. Tadi Ustaz kata dijadikan benda dalam dunia ni untuk manfaat kita. Saya dah jawab, manfaat bukan makan saja. Manfaat bukan pakai. Manfaat juga ialah mengambil ibrah. Tu pun manfaat. Mengambil pengajaran. Pengajaran apa? Jangan jadi macam babi. Beranak banyak tapi tak bela anak. Jangan jadi macam babi. Dia berak, dia berkubang dalam taik dia sendiri. Jangan jadi macam babi. Dia ada bini dia, kemudian ada babi jantan lain nak kongsi, dia bagi. Dia tak ada perasaan sayang, perasaan jealous kepada pasangan masing-masing, tak ada. Hang nak pakai bini aku, hang pakai. Dia jenis tu. Maka ibrahnya jangan perangai macam perangai babi. Bukan kita suruh ambil manfaat pada babi, makan minum babi. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita balik berikhtiar dengan jalan yang dibenar. Salah satu jalan yang Allah redha, jalan ikhtiar, ialah balik kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan dia. Itu ikhtiar yang terbaik sekali. Kalau orang tanya saya, Ustaz, apakah jalan ikhtiar yang terbaik untuk kita keluar daripada masalah kita? Jalannya ialah engkau ikut Al-Quran dan engkau ikut Nabi. Selamat engkau. Anwar Ibrahim, Ustaz, tukar cakap khinzir, anak-anak duk tengok. Yalah, saya guna khinzir lah tuan-tuan. Okey. Itu permintaan Anwar Ibrahim, jangan guna babi, guna khinzir. Nampak tuan-tuan, punya geli tu dengan babi tu, sebut nama babi pun tak mau.
Khinzir tak apalah Ustaz, boleh telan elio jugalah. Kalau babi rasa nak muntah Ustaz, Allah Ta'ala jadikan khinzir. Okey. Baik. Lihat apa nama tadi, latifah damha, jangan buat membabi buta. Tukar, jangan buat mengkhinzir buta. Okey, tuan-tuan yang saya hormati, bila kita balik kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah tuan-tuan jalan ikhtiar pada setiap permasalahan yang kita gunakan. Bila kita tinggalkan Quran dan tinggalkan hadis, itu bukan ikhtiar yang dibenarkan. Ikhtiar itu tak sampai. Misalnya sekarang kita menyelesaikan masalah jenayah, kita tak balik kepada Quran dan hadis. Kita kata kita sediakan undang-undang, kita sediakan hakim, kita sediakan penjara dan sebagainya. Kita nak ikut undang-undang ni, orang putih duk tinggal ni. Boleh buat, tapi kau takkan sampai pada jalan yang betul untuk bertawakal kepada Allah. Sebab kau tak gunakan jalan yang Allah Ta'ala tinggalkan pada kita. Allah kata jangan kamu berubat dengan benda najis. Nabi kata jangan berubat dengan benda kotor. Buatlah, buat. Takkan mencapai tahap yang kamu nak. Sebab jalan ikhtiar kamu jalan yang tak betul. Dia nak jalan yang betul, yang Allah redha, insya-Allah Allah tolong kita. Dan jalan itu ada di dalam Al-Quran dan ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya takut tuan-tuan, ya, macam tadi Encik Anwar Ibrahim cakap, anak dia 4 tahun melihat saya punya live. Jadi dia minta saya tukarkan perkataan alik baya kepada khinzir. Tapi saya duk bela cucu, saya duk bagi dia dengar Quran, dengar dia lagu-lagu nasyid budak-budak kan, ataupun saya tengok kartun Omar dan Hana. Bila saya buka cerita orang putih, mereka banyak masukkan gambar khinzir sebagai barang mainan budak-budak, barang peliharaan permainan dalam kartun tu. Ini pun kadang-kadang tuan-tuan, satu hari nanti kita mungkin dah mesra alam dengan khinzir. Itu yang kena perhati juga tu Encik Anwar Ibrahim dengan anak-anak kita ni. Sebab saya lihat benda-benda ini adalah permainan mereka. Misalnya arak. Hero akan digambarkan sebagai hebat bila minum arak. Perempuan bila ada masalah minum arak. Seolah-olah arak tu penyelesaian di dalam menyelesaikan masalah. Lamalah mereka buat. Sebab tu kita lihat hari ni ada orang Melayu kita minum arak. Pasal dia tengok minum arak tu ada kelas. Cara tuang dia, botol dia, gelas dia. Tukang tuang tu pun pakai buk, ada pula saputan kain tuala sini. Nak menggambarkan bahawa hebat. Tengok cerita dalam filem, menggambarkan hebat, ditunjuk merokok tu hebat, bagi rokok tu lambang hebat. Orang perempuan ni, kalau dalam drama dia merokok dalam filem tu, kira perempuan tu up to date lah. Ini yang saya katakan tadi tuan-tuan, jalan-jalan yang dibuat untuk kita mengikut jalan mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sehingga kita ikut jalan Yahudi dan Nasara. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu jalan tawakal ialah jalan mengikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran itu sendiri. Okey, insya-Allah bila kita ikut jalan Quran dan hadis dan kita tawakal pada Allah, Allah tolong kita. Itulah tawakal yang sebenarnya.
Amrizah Hashim, betul Ustaz, siaran kanak-kanak dalam TV orang barat mesti ada selit khinzir. Banyak katung, ada hidung pink. Oink, oink, oink. Bunyi dia. Alia Muhammad Said, ramai je Melayu sekarang dah bergomor dengan anjing Ustaz. Dibelah sebagai pet. Comel lah sangat konon. Itu contoh saya buat. Anjing itu dalam drama, filem berpuluh tahun, filem-filem Mat Saleh dulu, digambarkan sebagai bijak, cerdik, binatang yang membalas jasa lah, apa bala lah. Tak pernah dia tunjuk anjing tu kotor. Jarang filem tu tunjuk anjing ni bawa penyakit. Yang dia sebut anjing ni mainan budak tidur, ingat kat tuan dia lah, apalah. Dia tak pernah sebut tentang penyakit anjing gila dan sebagainya. Baik, kemudian ada lagi, mereka nak sengaja nak mempengaruhi anak-anak umat Islam. Jadi itu satu bentuk, tuan-tuan. Ya, daripada Kak Tuar Wahala kata, betul Ustaz, benda haram nampak mewah. Ya, nampak mewah. Dan memang digambarkan bahawa kehidupan mereka tu moden. Kalau ikut orang Asia, ikut orang Islam, kehidupan tu buruk, kotor, tak bertamadun, tak maju. Okey. Tuan-tuan yang saya hormati, jadi marilah kita bertawakal dengan jalan yang betul. Kalau kita sakit, berubatlah dengan ubat yang betul. Okey, kita tidak boleh mengatakan bahawa hanya ada satu sejenis ubat saja. Tak. Allah Ta'ala tidak zalim macam itu. Jangan kita duk ikut cakap orang barat yang hanya mengatakan ubat ni satu saja. Salah. Allah Ta'ala jadikan kita ni banyak jalan ubat. Gunakanlah kepakaran kamu, kebijaksanaan kamu, cari ubat-ubat tu. Apa makna kita mengaku doktor, kita mengaku profesor, kita prof lah, saya ahli lah, tapi kau tak mampu nak mencipta ubat untuk bangsa kau sendiri, orang yang seagama dengan kau. Jangan duk bangga lagi lah. Tuan-tuan, marilah kita berusaha mencari rezeki dengan jalan yang Allah redha. Berusaha dengan jalan yang betul. Jangan kita kata inilah rezeki saya Ustaz. Hang kerja apa? Saya kerja kedai nombor ekor. Ni rezeki saya Ustaz. Saya tak. Bersepah lagi di luar sana jalan rezeki yang halal. Engkau carilah rezeki yang halal. Okey, itu nama dia ikhtiar. Anak kita ni ada masalah, kita ikhtiar pada jalan yang betul. Jangan kita cepat buang anak. Jangan cepat kita mengalah. Saya dah tak boleh buat apa dengan anak saya ni Ustaz. Tak tahulah, kalau orang nak buang dia, nak ambil dia, ambil saya menyampah Ustaz. Tak boleh. Begitu juga dengan harta benda. Jaga harta elok-elok, ikhtiar elok-elok, simpan elok rumah, jaga supaya orang tak mencuri harta kita. Itu nama dia ikhtiar. Tubuh badan kita pun kita kena usaha supaya jangan kena penyakit. Ikhtiar. Kau nak jogging ke, kau nak hiking ke, buat. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan Allah merahmati. Dan insya-Allah kita jumpa petang nanti jam 3 petang. InsyaAllah petang ni kita akan buat kuis. Dapat hadiah, ada orang sponsor hadiah. Jumpa insyaAllah petang nanti jam 3. Minta maaf tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.